Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada 26 Ramadan 1443 bersamaan dengan 28 hari bulan 4 2022, bermakna kita kemuncak dah. Bagi orang malam 27 dia panggil. Kita malam ni 27. Orang di Mekah ni sekarang tengah duduk tahajud ni. Tahajud. Kita dia lewat 5 jam kan. Tengah duduk tahajud ataupun baru sudah tarawih. Alhamdulillah. Sebab itulah anak cakap, kita ni malam ni 27 dah di Mekah. Walaupun tempat kita malam ni. Jadi kita kena ambil kuat dah ibadat malam ni. Malam ni kuat pula. Jadi setiap malam 10 hari ni kira kuat seumur lah. InsyaAllah jumpalah salah satu daripada malam itu, Lailatul Qadar. Para jemaah sekalian, sambungan kita dalam tafsir surah Asy-Syura. Nama surah yang kita baca ni surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. Juzuk yang ke-25, dan ayat yang kita akan baca insya-Allah ayat 29 sampai ayat 35. Dia pendek, tak banyak. 29 hingga 35, Allah SWT nyatakan beberapa tanda kekuasaannya dalam penciptaan langit dan bumi dan isi kedua-duanya. Dan juga Allah Ta'ala sebut tentang punca sebab-sebab kebinasaan manusia. Makhluk ini sebab binasa. Kenapa? Sebab dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk kepada kita limpahan kurniaannya yang banyak, iaitu nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang jangan kita lupa, iaitulah bagaimana bahtera besar macam bukit boleh berjalan di atas air. Ajaib Allah. Tak tenggelam. Sekali-sekala tenggelam ada juga, tapi boleh katakan majoriti lah. Tak ada lah kita dengar sehari dua ada orang tenggelam. Setahun sekali banyak. Yang pentingnya bukan satu benda rutin tenggelam tu. Jarang-jarang. Macam kapal terbang juga. Jarang-jarang kita dengar crash, jatuh. Tapi yang banyaknya alhamdulillah selamat. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada huraian, kepada bacaan ayat dulu. Kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, saya buka yang Jawi punya 1060. 1060. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Balik semula kita kepada ayat 30 ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kejadian langit dan bumi serta segala yang dibiarkannya pada keduanya dari makhluk-makhluk yang melata. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah amat berkuasa menghimpunkan mereka sekaliannya apabila ia kehendaki melakukannya. Kita sebelum kita pergi huraian para jemaah, kita pergi kepada munasabatul ayah lima qablaha. Kita tengok tentang susunan ayat dulu. Susunan dipanggil munasabah. Dalam ayat yang lepas, ayat 28, Allah cerita tentang nikmat turunnya hujan. Nikmat turunnya hujan yang menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka pada ayat ini, ayat yang kita baca 29 ini, Allah Ta'ala bawa kepada kita dalil-dalil, tanda-tanda di atas keesaan Allah Azza wa Jalla, iaitu menciptakan makhluk yang besar yang dilihat oleh manusia dan kita rasai wujudnya alam ini, ada bumi, ada langit ini memang dirasai oleh manusia. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kata, aku beri rezeki pada kamu turun hujan, sekarang ni aku tunjuk pada kamu kuasa aku lebih besar daripada hujan itu, iaitu menciptakan langit dan bumi dan isi kandungannya. Allahu Akbar. Sama juga dalam ayat yang lepas Allah cerita tentang bajet rezeki hamba Allah Ta'ala ni tak sama, ada yang luas, ada yang sempit. Di antara sumber rezeki kita turunnya hujan. Bila tak turun hujan, kemarau, rezeki makin kurang. Maka dalam ayat ini Allah nak tunjuk kepada kita kuasa dia mencipta makhluk yang besar. Mu jangan rasa aku setakat sekadar turun hujan je. La, bumi dengan langit ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi ay wa minal alamatil bahirah, di antara tanda-tanda yang sangat jelas yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla
iaitulah agung dan besarnya kerajaan Allah apabila Allah kata aku ciptakan langit dan bumi, langit dengan bumi, dan juga isi-isi kandungan yang ada di antara keduanya. Apa dia? Qala Ibnu Katsir, tulis pelajar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hada yashmalul malaika wal jin wal ins wasairil hayawanat. Maknanya hak duduk di langit, duduk di bumi itu ada macam-macam. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hayawan. Hayawan pula berbagai-bagai jenis alam, berbagai jenis rupa, bentuk, warna, macam-macam perangai. Kita mengatakan semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah. Jangan kita rasa kita ni besar, rezeki di tangan kita lah. Kita hanya pengguna setakat mana yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah amat berkuasa menghimpunkan mereka sekaliannya apabila ia kehendaki melakukannya. Mana Allah Ta'ala boleh kumpul balik, hak di langit boleh kumpul, yang di bumi boleh kumpul apabila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sudah mati lama beribu tahun pun dikumpul balik. Bila dikumpul itu? Yaum al-qiyamah, pada hari kiamat esok. Pada hari kiamat esok kita akan dikumpulkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan jumpa lah. Ni kita duk dengar cerita ni. Kita ni mari daripada Adam, mari daripada Adam. Nanti akhir esok kita jumpa dengan tok ayah kita. Oi, tok. Ni tok ada rupanya. Kita akan jumpa dengan dia, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi semua benda akan dikumpulkan bila? Pada hari kiamat. Dalam surah Al-An'am ayat 38 Allah kata apa? Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Semua makhluk-makhluk ini akan dikumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah At-Takwir ayat 5, wa idzal wuhushu husyirat. Wuhush, binatang-binatang buah dikumpul sekali. Masa tu relax ya, tak ada siapa. Harimau tak ngangor mulut nak kekeh orang. Ular pun tak patut orang. Baik je masa tu, tak ada buat apa. Kumpul sekali ramai-ramai. Yang penting semua tu dalam huru hara berlaku. Baik, tamatlah ayat kita tentang lengkapnya kuasa Allah Azza wa Jalla, al-kamal, sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Mari kita berpindah pula kepada keadaan kita. Tengok ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Ingat baik. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Tengok, dipanggil munasabatul ayah. Susunan ayat ini comel. Ayat lepas Allah Ta'ala sebut tentang nikmat dia, turun hujan, nikmat Allah Ta'ala adakan makhluk ini, langit dengan bumi dan isi kandungannya. Sudah pasti bila ada benda, ada je musibah. Ada nikmat, ada bala, ada bencana. Di antara bala bencana, penyakit, peperangan, kemusnahan, dia panggil bencana alam. Itu semua tu bala bencana belaka. Jadi kita kena letak benda ni adalah peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Peringatan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa aku mampu beri pada kamu nikmat, aku juga mampu untuk beri kepada kamu ujian. Kena ingatlah. Jadi kita jangan duduk waktu senang, jangan rasa senang sentiasa.
senang sokmo, waktu susah tidaklah susah sokmo. Dia akan ada apa? Ada waktu susah. Orang yang senang juga akan menerima kesusahan, orang yang susah juga akan menghadapi kesenangan. Mungkin susah dulu. Kita manusia ni ada dua kategori, sama ada susah dulu, senang kemudian. Ataupun senang dulu, susah kemudian. Dia salah satu ada. Ataupun dua-dua ada belaka. Ada orang dulu waktu dia budak-budak dulu, mak ayah dia susah, dia pun susah juga. Berjalan cabut kasut tengah jalan nak pergi sekolah, berhenti ikat dengan tali. Tapi sekarang ni Masya Allah, tak berjalan atas kaki, berjalan dengan helikopter contohnya, main kat atas langit dia tu. Contoh. Ataupun kereta besar balik mari. Dulu berjalan kaki, selipar pun tak pakai. Tapi sekarang ni Masya Allah, balik kapuk, buat balik kereta hok kita tengok dalam majalah lah kereta tu. Mustahil budak kapur boleh hok balik pada kiraan kita. Tapi di bawah kuasa Allah, semua benda boleh jadi belaka. Itu dipanggil tukaran manusia tu berjadi. Maknanya Allah SWT bagi tahu kepada kita, ingat, orang yang senang bukan sentiasa senang, dan orang susah juga bukan sentiasa susah. Maka dalam ayat Tuhan kata apa? Wa ma asabakum min musibatin ay wa ma asabakum ayyuhan nas mim masaib wa mihan. Segala ujian, segala musibah, segala bala bencana, fa bima kasabat aydikum, hasil daripada usaha yang kamu buat. Dengan sebab membuat salah, membuat dosa, membuat maksiat, Allah Ta'ala ubah perjalanan hidup manusia. Dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak ubah keadaan mana-mana kaum sehingga mereka ubah sendiri. Jadi ada orang buat ceramah ayat ni, tuan-tuan kalau nak projek banyak, ubah, tukar yang sudah ketua yang ada sekarang ni. Tukar lagu tu juga. Mari hak ni keluar tu naik, samalah lebih kurangnya. Tapi ayat ini kata ulama tafsir yang betulnya, Allah Ta'ala tidak ubah kedudukan kamu dalam keadaan aman, damai, tenang, kecuali kalau kamu ubah diri kamu melakukan maksiat, mungkar, syirik, khurafat, bid'ah, maka ketika itu Allah Ta'ala akan ubah daripada senang jadi musibah. Itu tafsir yang betul yang ditafsir oleh para ulama Islam. Tapi buat kita ni buat ceramah sedap dah. Tuan-tuan nak projek, ubah, tukar. Itu ceramah dia panggil tafsir orang politik. Baiklah. Tukar naik buat itu juga, lagu itulah juga. Itulah keadaan kita dunia ni. Maka Allah kata apa? Berlakunya bala bencana dengan sebab perbuatan manusia. Tapi wa ya'fu an katsir, dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Kalau nak kira ke, Allah Ta'ala kalau nak ambil setiap dosa kita, dia ambil tindakan, tak meninggal baka kata orang atas dunia ni. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir ayat 45, Allah kata, walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin. Kalau Tuhan nak ambil tindakan dengan sebab perbuatan tak baik yang dibuat oleh manusia, tak meninggal apa benda atas dunia ni. Tak ada, kosong. Tinggal pokok-pokok dengan batu kayu ada. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah kata, aku bagi tempoh, mu nak buat maksiat, nak derhaka, nak apa benda, buat dulu sampai kepada masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila? Paling awal mati, ataupun turun bala, turun bencana, semua itu berlaku. Surah Fatir ayat 45. Kita tafsir pula ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dua sahabat radhiyallahu anhuma.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Tidak menimpa ke atas mana-mana orang Islam nasab, penat, letih kita. Wa wasabin, wasabin dengan mana marat, penyakit-penyakit yang berpanjangan lah penyakit. Tak, kalau orang kacim manis kak, maka ubat sampai ke mati. Orang darah tinggi, maka ubat sampai ke mati. Gitulah kita ni, kau duk main berkata ubat sebulan, duk kutip diambil hospital. Wala hammin walau hazanin. Tak ada juga serabut, stres, tak ada juga duka cita. Wala adza wala gham, tak ada benda penyakit, tak ada benda susah. Hatta syaukat yushakuha, sehingga kita berjalan sepak duri, tucuk duri di kaki. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan kita dengan sebab penyakit tadi. Hadis ini rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Maknanya Allah Ta'ala beri kepada kita ujian untuk apa? Tulis itu pelajar. Allah beri kepada kita ujian yang pertama untuk nak menyedarkan kita yang lara. Waktu sihat, Masya Allah, sana sini, tak jumpa cari masjid, tak bertemu surau, kata orang. Tak berjumpa Quran, tak jumpa itu, jumpa lagu, jumpa muzik. Bila sakit, ada surah Yasin dekat kepala tidur, nak kata apa? Baru teringat ke Tuhan. Itu satu. Orang ni orang baik, tak buat maksiat, tak buat benda mungkar. Kenapa sakit juga? Allah nak angkat darjat dia. Banyaklah hadis-hadis tentang ni. Tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang saya usahakan, satu risalah menarik ni. Tajuk dia motivasi pesakit, adab ziarah orang sakit. Cari risalah ni. Risalah ni boleh dapat PDF ada, dalam risalah bercetak pun ada. Jadi tuan-tuan yang mari ke masjid kita ni, Masjid Pondok Sungai Durian ni, ada dekat dinding tu kita dah letak dah. Letak dah ni, risalah-risalahnya ada kat situ. Boleh ambil, dipersilakan ambil. Tapi kalau nak post tu payah sikit lah. Admin kita pun sibuk juga nak ngepost satu-satu. Baik. Yang pertama tadi, Allah nak suruh kita sedar. Sebab yang kedua, Allah nak angkat darjat. Nabi sebut dalam hadis, sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Allah Ta'ala beri kepada orang ni ujian, sakit, dia sabar, sehinggalah dia berjalan di atas muka bumi, laisa alaihi khati'ah, sudah tidak ada lagi dosa. Allahu Akbar. Dia mati dalam keadaan sudah bersih dosa dia dengan sebab sakit yang tadi. Baiklah, kita pergi kepada ayat kita ni. Allah kata wa ya'fu an katsir, banyak dah Tuhan maafnya. Kalau Tuhan ambil tindakan setiap benda, jawabnya tak ada benda, tak meninggal baka. Orang kata tak meninggal baka atas dunia, mana tak ada benda yang boleh tinggal atas dunia ni kecuali binasa. Na'udzubillah. Mari kita pindah kepada ayat 31. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah daripada menimpa kamu dengan bala bencana, walaupun kamu melarikan diri di mana-mana saja. Jangan rasa kita ni Tuhan tak boleh cari aku. Supaya cerita orang takut ke Tuhan, dia nak mati dia suruh bakar mayat dia, supaya tak jumpa cari nak azab dia. Sebab hancur debu dia tu campur dalam sungai, campur dalam laut. Dia ingat Tuhan ni macam siapa dia. Jadi mu jangan sangka Allah Ta'ala lemah nak menimpa azab bala ke atas kamu. Jangan mu ingat mu boleh lari daripada Tuhan. Tak mungkin. Tak mungkin kita nak lari daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu juga tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah sebagai pelindung atau memberi pertolongan.
Tengok ayat ni. Bila Allah Ta'ala sebut kamu tak boleh nak lemahkan Allah di atas muka bumi ni, tak boleh nak lari daripada kuasa Allah Azza wa Jalla, maka kita kena minta pertolongan dengan Allah, minta perlindungan dengan Allah, jangan berasa kerah kepala. Maka Allah Ta'ala sebut ayat ini, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah kata, tak ada siapa yang boleh bantu kamu, tak ada siapa boleh tolong kamu kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam perkara kekuasaan di atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Adapun orang boleh tolong secara zahir ni boleh je. Kalau orang rebah, boleh angkat. Kalau orang sakit, bawa ke hospital. Tapi bawa pergi ke hospital, belum tentu sembuh. Orang kaya-kaya, orang yang besar-besar, orang yang hebat-hebat, kan? Dia boleh pilih hospital mana nak masuk. Dia boleh jemput pakar, doktor mana dia nak. Tapi dia tak boleh membeli kesembuhan. Dia boleh beli doktor, tapi dia tak boleh beli sembuh. Betul tak? Nak beli doktor, pakar mari, cek dia, tahu belakang penyakit dia, tapi yang memberi sembuh Allah Asy-Syafi. Allah Ta'ala saja bagi kesembuhan. Itu maksud kita. Sebab itulah bila minta tolong dengan Allah. Jadi kalau sakit tak boleh minta tolong dengan ambulan. Lah, itu hak rutin kehidupan biasa, jangan salah faham. Ni ada orang bercakap, dia kata kita ni banyak, kalau main dengan puak-puak ni banyak mensyirikkan orang. Minta tolong mak nak makan nasi pun syirik. Kita kata biar cakap, biar cerdik kat sikit. Kan? Ini dalam perkara pergantungan hati. Yang kita tak mampu nak buat, itu bergantung dengan Allah. Macam kita hari ni, kita boleh beli doktor, kita boleh beli hospital, tapi tak boleh beli sembuh. Sembuh di bawah kuasa Allah. Itu maksud dia. Kita boleh beli apa saja yang kita nak, tapi kita tak boleh sambung nyawa yang kita yang telah ditamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya, tak ada tempat dah kita. Jadi kita nak minta pertolongan, minta dengan Allah dalam pergantungan hati kita. Ada pun minta tolong orang angkat, tolong bagi dubat, bagi, tak ada masalah itu. Ya, sebab terlalu sangat nak minta tolong orang mati ni, siapa mereka cakap pun pelik. Minta tolong yang mak nak makan nasi syirik. Siapa dia cakap? Siapa dia cakap? Orang tak puk dia bercakap lagu tu. Baik, mari kita pergi. Maknanya kuasa Allah Ta'ala, kuasa atas dunia ni bawah kuasa Allah. Kita pindah pula kepada ayat 32. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kapal-kapal yang besar tinggi, dipanggil bahtera yang besar. Kal a'lam, seperti gunung. Besar sungguh kapal ni. Kapal-kapal yang bawa orang, yang bawa kontena tu berapa banyak dia boleh. Berlayar laju merempuh lautan. Boleh dia berjalan atas air. Kalau kita kira berat-berat ni tenggelam, tak tenggelam. Allahu Akbar. Jadi ayat ini dari sudut munasabah dia kata apa? Setelah Allah Ta'ala sebut dalil-dalil keesaan Allah Ta'ala dengan pelbagai dalil, Allah Ta'ala tunjuk pula kuasa dia menciptakan alam atas, alam bawah yang begitu besar. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula alam yang kecil, iaitu hayawan. Allah Ta'ala sebut di sini tentang perkara yang berkait dengan lautan. Duduk atas air pula kita, tu atas air. Air ini menunjukkan dalil kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan kata, mu ni tak usah duduk cakap pelik. Kapal besar, muatan dia banyak, tak tenggelam. Pelik lah tu orang panggil. Sebab Allah Ta'ala ada buat satu kejadian, sunnatullah, bahawa dia tak tenggelam kalau dia duduk gitu. Tapi kalau air masuk dalam kapal, tenggelam lah dia. Kita berjalan sana sini mengembara, bahkan orang buat maksiat, dia panggil cruise, apa dia, kapal 10 tikak kapal. Macam hotel atas laut. Mabuk boleh, bergelek boleh atas tu. Tapi sekali-sekala peraknya tenggelam. Cari jumpa lain neraka lah apa-apa tu, tak ada taubat. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya.
bahtera berjalan atas laut seperti gunung yang besar. Yasha yuskinir riha fayadhlalna rawakid ala zahri inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Jika Allah kehendaki, tengok, kalau Tuhan nak, ia binasa, ia menghentikan tiupan angin. Dulu orang belayar dan kapal ni dengan angin. Dia panggil kapal layar. Nah, kapal layar tak ada minyak. Dia angkat layar dia tu tunggu angin tu tiup, jalanlah dia. Tuhan kata kalau aku berhenti angin, kata apa? Angin tak berjalan. Tak ada tiupan angin. Di situ kapal tak bergerak. Maka tinggallah kapal-kapal itu terapung-apung di muka laut. Zaman kita hari ni, dia tak main angin dah, dia main enjin. Kalau enjin punah, duduk tengah laut, enjin rusak. Nak gimana? Tergolek situ kapal kita. Cakap besar dia kata. Nak kata apa? Sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa bersikap sabar, lagi sentiasa bersyukur. Ini semua ni kita kena mikir belaka lah. Jangan duduk main relax lah. Nah, ingat ke benda tu berlaku. Ayat 34. Au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Atau jika Allah kehendaki, ia binasakan kapal-kapal itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orangnya, oleh manusia. Kelak apa ni, aduk atas kapal, buat maksiat, buat mungkar. Lalu setengahnya dibiarkan mati lemas dan setengahnya diselamatkan dengan jalan ia memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka. Jadi ada sebab maksiat, kapal ini tenggelam. Ataupun kapal ni rusak tengah laut, hanyut gitu ya. Ada ke orang rusak kapal tengah laut? Apakah hanyut, tunggu ombak pergi berapa hari duduk situ? Ni ada juga kapal dia pecah, dia bergatur di kayu ataupun di tong bekas minyak tu. Jumpa kapal lain pula, hidup dia, Masya Allah. Walau hanya dalam laut tu ada ikan besar, ada gabut, tak ada ikan pergi kosek dia. Macam-macam dia. Allah nak tunjuk kuasa dia, Masya Allah. Jadi kita ni tak usah tunjuk kuasa lah. Kita memang tak ada kuasa pun. Kitanya kuasa, jumpa ikan kita makan. Nah, itu je yang kita boleh buat. Orang lain-lain tu, gitulah keadaan. Baik, Tuhan sekali lagi dia ulang, wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala maaf banyak tu. Kalau nak ambil tindakan, mati lama dah. Sebab apa Tuhan maafkan ini? Sebab itulah diberi peluang supaya makhluk-makhluk yang berdosa ni yutan balik, taubat, tinggalkan maksiat, kembali kepada Allah, mereka selamat. Kita kadang-kadang cemburu tengok ahli maksiat, orang yang jahat, di saat akhir tua kecuk dah, masuk Islam dia. Allahu Akbar, rezeki dia. Karena itu dikatakan al-a'malu bil khawatim. Amalan kita dikira yang terakhir, bukan yang terawal. Kalau dia baik awal, na'udzubillah, di akhir tak baik, neraka juga. Tapi awal dia tak baik dengan kufurnya, dengan syiriknya, dengan tiba-tiba last dekat nak mati masuk Islam, syurga. Allahu Akbar. Karena itu kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan duk tengok orang itu mati baik, kita tak tahu apa kesudahan kita. Tak usah kita takabur, jangan kita bangga. Semua tu penilaian di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini.
wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Berlakunya yang demikian supaya nyata kekuasaan Allah dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat keterangan kami mengetahui bahawa mereka tidak akan dapat jalan melepaskan diri dari zat saksaan Allah Azza wa Jalla. Itu nak peringat pada kita, tengoklah dalil-dalil, tengoklah bukti-bukti, jangan duk sedap hati saja. Jadi orang-orang yang duk berbantah tentang ayat-ayat Allah Ta'ala ni, ada ulama kata, Ibnul Jauzi kata, ada ulama kata ketika duk bantah tentang ayat Allah Ta'ala, waktu nak tenggelam duk bantah lagi, mati keringgit, mati hanyut dia. Ada katakan dia berbantah setelah dia tengok azab bila pada hari kiamat. Yang penting bagi kitanya, tak usah bantah apa-apa. Mari kita beriman kepada Allah dengan betul-betul beriman, dengan iman yang mantap, iman yang jitu, iman yang tidak berbelah bagi bahawa kita ni hamba Allah, kita ni makhluk Allah, kita perlu kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, tamatlah kita ayat 29 sampai 35. Sekarang ni kita cuba kutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Kita pergi kepada ayat yang pertama, ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala cipta langit dengan bumi, dan Allah Ta'ala sebarkan pada dua-duanya dabbah. Dabbah itu benda yang hidup, benda yang melata. Ulama tadabbur kata, semua makhluk, langit, bumi, hayawan, apa saja dunia ni menjadi tanda keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ayat-ayat itu tak jadi tanda kecuali kepada orang yang bitta'ammuli wat tadabbur. Boleh. Ayat-ayat Allah Ta'ala itu tidak menjadi tanda kecuali kepada orang yang betul-betul memerhatikannya dan bertadabbur, mengkaji ayat-ayat Allah. Baru dia nampak, oh. Kalau tidak, duduk main selfie, ambil gambar saja, tak berfikir. Jadi kita orang mukmin diminta oleh Allah Azza wa Jalla sentiasa berfikir, bertadabbur. Kita kata ini semua ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, tinggal lagi Allah sebut dalam ayat ini, wa ma fihima min dabbah. Dan benda yang ada di antara kedua-dua langit itu, di langit dan di bumi, dabbah. Dabbah itu mana? Hayawan. Benda yang melata berjalan. Kalau atas dunia ni, atas bumi tak apalah, ada banyak hayawan. Hayawan yang berkaki, hayawan yang tak berkaki, dabbah. Tapi di langit apa dia hayawan? Adakah di langit ada hayawan? Ataupun di langit ada malaikat saja? Adakah malaikat boleh kita kata dabbah? Sudah. Maka di sini dijawab oleh ulama tadabbur dengan beberapa jawapan. Dia kata qad yudaful fi'lu ila jama'ah. Ada kalanya kita nisbahkan perbuatan itu satu kepada satu kumpulan, sedangkan dia itu satu ya. Kau je buat tu. Jadi maknanya dabbah, adalah dabbahnya, tapi malaikat tak masuklah dia, malaikat nama dia. Itu contohlah satu. Yang kedua, makna ad-dabib. Dabib dengan makna benda yang bergerak. Jadi malaikat ni bergerak. Bolehlah guna perkataan dabbah, mana orang tak terjemah malaikat atau hayawan, tidak, malaikat itu yang bergerak. Jadi kita kata wa ma fihima min wa ma bassa fihima min dabbah. Dabbah tu mana benda yang bergerak. Tengok dalam terjemah yang kata benda yang melata. Tapi benda melata adakah dalam di langit ni ada hayawan juga? Sebab itulah setengah ulama dikata ada juga hayawan macam di bumi juga. Wallahu alam, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu baru yang pertama. Kita pindah kepada faedah yang kedua.
Faedah yang kedua, ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa perkara yang menimpa kamu daripada musibah, hasil daripada usaha kamu, hasil daripada perbuatan kamu. Da'in likulli ahadin. Ayat ini mengajar kita apabila kita kena bila kena musibah, kita muhasabah diri selalu. Cek diri kita. Kita nak tengok di mana kecuaian kita, di mana kelemahan kita, di mana kesalahan kita, terus kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok apa saja yang berlaku, muhasabah. Kenapa aku jadi gini? Kenapa? Jadi kenapa tu jangan marah orang. Kita tengok pada kita, oh, astagfirullah, memang aku bersalah. Jadi ayat Quran ni muhasabah untuk musibah, tulis itu. Musibah untuk muhasabah. Bala datang supaya kita koreksi diri kita. Dengar ni kata-kata ulama salaf dalam masalah ini. Orang tanya seorang syekh, nama dia Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani, dia panggil ulama salaf. Ma balul uqala azalul lauma an man asa'alahum. Kenapa orang-orang cerdik dia tak marah, dia tak mencela orang buat tak baik ke dia. Orang cerdik dia tidak mencela orang buat tak baik kepada dia. Kata di Abu Sulaiman jawapan, innahum alimu annallaha innama ibtalahum bizunubihim. Sebab dia nak cela orang, kenapa? Dia tahu benda ni terjadi sebab apa? Sebab dosa aku. Wa qara'a hadhil ayah, dia membaca ayat ni, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allahu akbar. Jadi pasal itulah diceritakan kisah ini, kisah Abu Sulaiman Ad-Darani itu disebut oleh Al-Biqai dalam kitab dia Nazmud Durar. Al-Adab Syari'iyah disebut oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syari'iyah. Ada seorang ulama ni bila orang mari repot kepada dia kisah apa-apa, dia tak jawab. Dia gimana? Ambil uduk, solat taubat. Dia kata semua berlaku ni sebab dosa akulah. Allah, kita tak mengaku dosa kita. Kita dah sibuk ke dosa orang. Kata orang kita ni sibuk mengaudit dosa orang, kita tak audit dosa kita. Kalau kita audit dosa kita, jumpa carilah. Baiklah. Maka dengan itu musibah tu dianggap sebagai tabsyir wa tahzir. Musibah dianggap sebagai khabar gembira dan sebagai pemberi amaran. Maknanya bila kita tahu kita kena musibah atas dunia, musibah itu sebagai satu uqubah, satu hukuman daripada Allah bagi dosa kita, maka Allah Ta'ala yang Maha Kaya ni tak akan jatuh lagi kali yang kedua azab kepada hamba dia yang telah dijatuhkan hukum datang dunia ini, insya-Allah. Kerana itulah penting sangat atas dunia ni kita kena apa? Kena laksanakan undang-undang syariat Islam supaya orang ni tak kena dua kali. Siapa dia dijatuhkan hukum hudud atas dunia, dia lepas di akhirat. Tapi kalau hukum sivil atas dunia, kena sebab ke, kena denda ke, kena penjara ke, belum tentu lepas di akhirat. Kecuali dia bertaubat betul-betul. Baiklah. Ayat yang sama lagi, faedah yang kedua juga, ayat ini mengisbatul asbab. Nak menyatakan segala benda tu bergantung dengan sebab. Sebab musibah kerana maksiat. Terjadinya musibah kerana apa? Kerana maksiat. Marinya nikmat selamat kerana apa? Kerana taat, insya-Allah. Jadi itulah kita kata kalau orang itu sudah di uqubah atas dunia, dia akan lepas di akhirat. Tapi tak tahannya dunia ni kena ada hukuman tapi tidak ikut Islam, di akhirat dia tak lepas lagi. Rugi dua kali lah dia. Atas dunia pun kena, di akhirat pun kena juga. Allahu akbar. Kita pindah kepada yang ketiga.
Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kamu lain daripada Allah Ta'ala penolong, pembantu, tak ada. Kata di ulama tadabbur, ayat ini mengajar kita manusia supaya beristighatsah, minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, jangan minta tolong dengan makhluk. Hari ini yang peliknya, orang-orang yang melarang istighatsah dengan makhluk dituduh macam-macam. Orang yang istighatsah pergi duduk gosok kubur, minta dengan orang kubur, itu dia sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah apa? Ajar benda-benda yang pelik macam itu. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita tidak ada wali. Wali ni maknanya orang yang menjaga kita, yang memimpin kita, yang menyelamatkan kita selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tu kita ada pokgak security, itu hak atas dunia, hak kecil. Tapi yang betul-betul jaga kita siapa dia? Allah. Ada security punya kacar orang. Nak kata apa? Baik, kita pergi kepada ayat faedah yang keempat. Faedah yang keempat, kita main bahasa sikit. Tengok ayat, in yasha yuskinir riha. In yasha yuskinir rih. Kalau Allah Ta'ala nak, dia bekukan, menghentikan tiupan angin. Para pelajar sekalian, biasanya ada perbezaan dalam Quran ini di antara ar-rih dengan riyah. Rih dengan lafaz sebutir gitu, mana angin besar, angin kuat. Riyah, angin-angin yang banyak, maknanya angin kecil-kecil. Tapi itu penggunaan biasa dalam Quran. Al-ghalib, ghalib kalau benda baik Tuhan kata ar-riyah. Wa al-sana ali ar-riyah. Riyah maknanya angin. Mana angin kecil-kecil mari, sedap. Kalau nak azab, rih. Rih maknanya angin macam kepala angin tu, bau dia mari runtuh habis bangunan. Tapi ada juga dibaca yuskini rih, quri'a ar-riyah. Makna rih di sini bukan makna angin besar yang bawa bala tu, tapi angin-angin yang menolak kapal. Mana kalau angin besar tu ribut tu. Jadi di sini kata di para ulama ghalib biasanya Allah bezakan di antara rih, angin besar bawa bala, riyah, angin yang bawa nikmat. Tapi ada kalanya penggunaan diguna dua-dua. Rih juga dalam siyak al-rahmah, siyakul khair, boleh guna, tapi kebiasaannya beza. Beza lah. Angin besar ni bahaya nu, gelak nu, apa ni, angin tofan. Kalau ke angin sedap tu, angin hok biasa-biasa. Riyah dia panggil. Tulis molek ni bawah. Riyah dengan rih. Padahal ada doa yang disebut Allahumma ja'alha riyahan la taj'alu rih. Ya Allah, jadikan angin hok mari tu angin-angin. Jangan jadi rih tu mana ribut yang meruntuhkan bangunan. Baik, kita tamatkan perbincangan kita dengan yang kelima. Allah Ta'ala sebut inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya menjadi tanda bagi orang yang sabar dan syukur. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut nikmat kepada kita, dia ajak kita supaya bersyukur. Bila Allah Ta'ala bawa mari bala, dia ajak kita bersabar. Karena itulah para ulama kata al-imanu nisfan. Iman itu dua belah. Nisfun sabrun, satu sebelah sabar. Wa nisfun syukrun, sebelah lagi syukur. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ini inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Semua tu ayat-ayat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai sifat sabar dan sifat syukur. Sabar waktu susah, syukur ketika senang. Tapi kadang-kadang waktu senang susah pun kena sabar, senang kena sabar juga. Sabar daripada apa? Daripada ikut nafsu. Aku kaya sekarang ni,
Nah, benda semua kita boleh beli atas dunia ni. Tapi kita kena sabar. Maka kesimpulan dia, para jemaah kata, ulama kata sabar itu 3 kategori. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas bala bencana. Kita faham yang ketiga yang sabar ni. Rupanya sabar tu ada 3. Sabar dari melakukan ketaat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar di atas musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni, Allahumma ja'alna minas syakirin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kita ni orang yang syukur, dan jadi kita ni orang yang sabar dalam apa-apa situasi keadaan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri yang kita akan datang, ayat yang ke-36. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.